أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. Telah berkata Imam Al-Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, jadikan dirimu gulam ikut petunjuk. Ikuti jalan petunjuk jalanmu. Letakkan bekalmu dengannya. Kemudian berjalan bersamanya. Sekala di kanannya dan sekala lagi di kirinya. Bila-bila di belakangnya dan bila-bila lagi di hadapannya. Jangan berbeza dengan pandangannya. Jangan melanggar arahannya. Nanti engkau akan sampai ke tempat maksudmu. Jangan ubah cita-citamu yang asal. Esakan Tuhanmu Azza wa Jalla. Kelak semua urusanmu akan dicukupi dan semua kerunsinganmu akan dilenyapi. Nabi Ibrahim AS ketika diikat pada alat pelempar untuk dilemparkan ke dalam api, dia segera putuskan semua perhubungannya dengan pengantara. Kerana itu dia tiada lagi memandang kepada sesiapa pun selain Tuhannya sahaja. Sebab itulah Allah Ta'ala telah berkata kepada api itu, wahai api, jadikanlah dirimu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Suratul Anbiya ayat 69. Yani wahai api, tukarkan sifatmu. Berubahlah dan singkirkan zatmu dari asalmu yang membakar dan membahayakan. Tahankan kepanasanmu, ketajamanmu, gigitanmu dan kemarahanmu, sehingga engkau menjadi dingin dan sejuk, yang keras tetapi tanpa membahayakan dan menganiayakan. Semua ini berlaku dengan berkatnya tauhid, yakni ingatan Ibrahim kepada Allah sahaja yang diikuti dengan penuh ikhlas kepadanya. Muslimin dan muslimat, sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pesan dan wasiat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bila beliau berkata, wahai gulam, wahai budak, wahai manusia, jadikan diri kamu ikut petunjuk. Manusia sama ada dia mengikut syahwat atau mengikut syaitannya atau mengikut kebiasaannya dalam perkataan, tindakan, perbuatannya. Maka kita diajar dalam semua perkara ikut petunjuk. Ketika mana kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta petunjuk, sebagaimana semalam kita bicarakan tentang penting kita berdoa pada Allah supaya kita senantiasa berada dalam petunjuk. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hdini wasaddidni, ya Allah berilah petunjuk padaku dan jadikan semua tindakan aku itu betul. Bahkan dalam doa kunut kita baca Allahumma hdini fi man hadait, ya Allah berilah petunjuk kepadaku sebagaimana orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka kita mesti hidup, bergerak, bertindak berdasarkan petunjuk.
berdasarkan kepada dalil. Bila kita sebut dalil, hujjah, dalil suatu yang akan membawa kepada kita ke arah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia akan mendapat dalil kehidupan mereka, dalil yang benar, berdasarkan kepada beberapa perkara. Sama ada dalilnya diambil daripada orang yang lebih dipercayainya, yang lebih tinggi pada dia, orang alim, yang dia tahu orang ni lebih betul, lebih pandai, lebih bijak, maka di situ diambil dalilnya. Atau kita akan mengambil dalil apa yang kita nampak lebih maslahat, lebih baik untuk kita. Kalau semua manusia bertindak berdasarkan apa yang dirasa lebih baik untuk dia, maka menjadi dalil dia. Kalau dia bertindak untuk berniaga, dia rasa berniaga ni boleh menguntungkan dia, maka itu akan jadi dalil. Yang apa yang dirasakan boleh beruntung. Yang pertama, orang yang dianggap lebih tahu daripada dia, maka dijadikan dalil. Yang kedua, apa yang dirasakan lebih menguntungkan, maka dianggap dalil. Kalau untung, maka diikut, maka dalil. Ini secara umum manusia dalam kehidupan mereka. Kalau kita tengok kita, macam mana kita hidup, kita akan hidup berdasarkan apa yang kita rasa baik untuk kita, maka kita buat. Atau orang yang kita percaya lebih tinggi pada kita, lalu kita ikut dia. Dan yang ketiga ialah berdasarkan keadaan sekeliling kita. Sebab kita tak nak nampak pelik pada orang. Kalau kita tengok semua orang berjalan ke arah depan, kita pun jalan depan. Kerana kita menggunakan dalil kita ialah orang ramai. Kita tengok orang ramai pakat lari belakang, kita pun lari juga. Ini kebanyakan manusia, macam mana mereka menggunakan dalil ini sebagai cara panduan hidup. Yang kita sebut tadi, sama ada digunakan orang yang lebih dipercaya, atau dia melihat benda tadi lebih beri manfaat, atau dia melihat kebiasaan orang buat. Kalau kita tengok hari ni orang minat kerja macam ni, kita pun ke arah kerja macam tu. Kalau hari ni kita nampak dengan cara ni kita dapat selamat, semua orang ikut jalan ni, maka kita ikut jalan tu. Baik, ini 3 dalil orang awam. Semua orang awam akan gunakan dalil ini. Orang yang dia lebih percaya, maka dia sanggup letak duit dia banyak mana pada orang dia lebih percaya. Nak melabur ke, atau apa sahaja, atau nak lantik jadi pemimpin ke. Sebab ni orang lebih dia percaya, isulah jadi pemimpin. Bawalah suara dia, bawalah harapan dia. Atau berdasarkan dia rasa dalam dirinya, dalilnya ialah dirinya, apa yang beri manfaat, faedah. Dia nampak ada faedah, maka dijadikan itu dalil dia. Dan yang ketiga tadi kita sebut ikut orang awam, orang kebanyakan. Semua orang buat macam tu. Sebab satu benda terkenal kerana semua orang buat. Ni sekolah yang berprestij, asrama penuh, sebab semua nak ke situ. Kenapa benda ni mahal? Sebab semua nak benda tu, maka jadilah mahal. Kenapa? Kerana demand. Kalau kita sebut dalam bahasa ekonomi, demand, disebabkan keperluan. Jadi kita berdasarkan dalil, tapi kita tak nak guna dalil ini. Ini dalil orang awam, yang kebanyakannya berdasarkan syahwat. Tetapi kita menggunakan dalil yang diajar oleh Allah, yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka hendaklah kamu ikut. Maka dalil kita berdasarkan wahyu Allah, itu dalil kita. Bila Allah berfirman hudan lil muttaqin, dan Al-Quran ini petunjuk dan dalil kepada orang bertakwa. Lalu kita dalam hidup kita, dalil kita ialah Quran. Kerana itu kesibukan kita untuk baca Quran, faham Quran, tadabbur Quran, dan beramal dengan segala isi ayat Al-Quran, maka itu dalil kita.
Ketika mana kita dalam kehairanan, kebingungan, ketakutan, kecelaruan, maka kita gunakan Al-Quran dalil kita. Kerana Allah Ta'ala menyebut dalam banyak ayat bagaimana sifat Al-Quran ini petunjuk. Dan bagaimana dalil petunjuk inilah yang memuliakan kita, atau bila kita meninggalkannya maka kita akan terhina. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihil akharin. Allah dengan Al-Quran ini mengangkat martabat sebahagian manusia, dan dengan sebab mereka meninggalkannya Allah menjatuhkannya, menjadikan dia di kalangan orang yang kalah dan tewas. Baik, bila kita sebut dalil kita pertama Al-Quran, kita nak hidup dengan Al-Quran. Betapa ramai kita di kalangan kita ini terpesong daripada dalil ini, terpesong dan jauh. Cukup kita mengetahui kekuatan kita membaca Al-Quran sudah pudar. Jangan kata yang lain-lain, membacanya sahaja sudah pun lemah dan lemau. Tapi kalau baca Facebook, okey. Baca WhatsApp, okey. Baca TikTok, okey. Baca benda-benda lain, dia tak menjadi beban. Dia tidak anggap sebagai satu tekanan. Tapi kita dengan baca Quran jauh. Anak-anak kita, di rumah tangga kita, di pejabat-pejabat kita, di tempat di mana kita berhimpun, kita berkumpul, maka jauh, masih jauh. Sebab itu manusia tidak mendapat petunjuk yang sebenar. Dan pada tindakan-tindakan kita merugikan kita dunia akhirat. Sebab kita tidak berada dalam pemeliharaan Allah Ta'ala dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran bila kita baca, kita berada dalam pemeliharaan. Bila kita lihat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, kekuatan mereka kalau kita baca sirah, mereka dikenali sebagai jilul Quran, generasi Quran. Kalau kita hari ini adalah generasi TikTok, jilu TikTok, atau generasi IG mungkin, generasi Facebook, atau kita mungkin disebut generasi telefon. Sebab yang banyak kita baca telefon, banyak kita baca. Akhirnya Quran itu jauh daripada capaian kita. Akhirnya isteri mengadu tekanan hidup, suami mengadu tekanan hidup, anak mengadu tekanan hidup, pemimpin mengadu tekanan hidup. Kenapa berlaku tekanan hidup? Kan tidak ada sesuatu yang mengangkat tekanan tadi, yakni Al-Quran. Al-Quran mengangkat tekanan, mengurangkan tekanan, mempositifkan tekanan. Memang Al-Quran ini bila kita baca atau amalkan, diangkat terus tekanan tadi, kita jumpa jawapan. Ataupun Al-Quran ini mengurangkan tekanan, ataupun Al-Quran yang kita baca mempositifkan tekanan, dengan kita kata ini kehendak takdir Allah. Sebab itu bila kita menghayati Quran satu persatu, mulakan dengan Al-Fatihah. Bila kita menyebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu ya Allah aku beribadat, dan kepadamu aku minta tolong. Di situ dia beri jawapan kepada kita. Nak minta tolong siapa ni? Dengan Allah. Dan bila dengan Allah, Allah menyebut perkataan iya wa iyyaka nasta'in. Tak ada yang lain kita nampak melainkan Allah. Waktu itu datang pertolongan Allah. Kalau kita dalam minta tolong dengan Allah masih nampak makhluk, takkan datang pertolongan. Ya Allah, sembuhkan sakitku, tapi nampak fulan bin fulan ni boleh sembuh. Ya Allah, cukupkan keperluanku, tapi nampak fulan bin fulan, maka Allah biarkan kita dengan pergantungan tadi. Sebab tawakal kita pada Allah, menghilangkan segala sebab dengan makhluk, tetapi melihat sebab daripada Allah. Sebenarnya tawakal kata ulama, menghilangkan segala sebab daripada makhluk dan meyakini sebab dari Allah. Kita kan sebab orang ni boleh tolong, orang tu boleh tolong, tak, sebab itu buang. Itu perkataan disebut wa iyyaka nasta'in, tidak ada yang lain melainkan engkau ya Allah tempat kami minta tolong. Kalau kita tak bersungguh-sungguh untuk minta tolong dengan Allah, pertolongan itu tak akan datang, melainkan dengan serba kekurangan. Tapi kalau betul minta tolong dengan Allah, datang dengan sempurna.
Sempurna dengan maksud selesai masalah. Bila ada seorang ulama, dia mati, ditinggalkan 2 anak perempuan dan seorang isteri dia, dalam keadaan dia tak adalah harta. Maka dia wasiat pada isterinya sebelum dia mati, bawa 2 anak perempuan ini di satu tempat dan berdoa pada Allah, ya Allah, hamba-Mu waktu hidup menjaganya dengan perintah-Mu, maka hamba ini sudah mati, maka hamba ini menyerahkannya padamu. Dulu hamba jaga 2 anak perempuan ini dengan perintah Allah. Hamba dah mati, hamba serahkan anak ini padamu ya Allah untuk menjaganya. Si suami berpesan begitu pada isterinya. Maka mati suaminya. Maka si isteri selepas iddahnya tamat, mengikut apa yang disebut oleh suami, bawa 2 anak perempuan, lalu menyebut tentang apa yang disebut oleh suaminya. Waktu hidup dia menjaganya dengan perintah Allah, dan sekali dia mati maka diserahkan pada Allah. Maka bila si isteri doa macam tu, tidak lama kemudian maka datang beberapa orang yang baik dan mulia menikahi kedua anak perempuannya, menyelesaikan masalah dia. Maka Allah jadikan penjaga-penjaga yang baru untuk anak-anaknya. Artinya waktu kita hidup, kita jaga sesuatu itu dengan hukum Allah. Allah suruh. Dan memanglah bila kita mati, kita bimbang anak-anak kita, siapa jaga? Kita mungkin bimbang pasangan kita, siapa jaga? Katakan, ya Allah, waktu hidupku aku menjaganya dengan hukum, dengan perintah-Mu, dan bila aku mati aku serahkan padamu ya Allah. Maka Allah sebaik-baik penjaga isteri dan anak-anak kita. Dan apa yang kita bimbangkan dalam hidup ini. Dan ini orang-orang yang melihat sebab dari Allah. Baik, dalil pertama kita sebut tadi ialah Al-Quran. Setiap kali kita tadabbur, kita akan jumpa ayat memberi jawapan pada tekanan kita, memberi solusi kepada masalah kita. Bukan menjadikan perbuatan ataupun apa yang berlaku kepada kita tadi, kita akan redha. Oh, baca Quran macam kita bacakan, kita dah tafsirkan setiap malam. Bila Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, antara tujuannya ialah menghiburkan Rasulullah SAW. Tekanan-tekanan yang Rasulullah alami dengan penentangan-penentangan musyrik Mekah, itu juga tekanan yang dialami oleh semua para Nabi dan Rasul, supaya Nabi menjadi redha yang tinggi. Redha yang tinggi sama juga kita. Bila kita baca Quran, akhirnya kalau makhluk Allah yang disayangi ini diuji, maka siapa saya untuk tak diuji? Siapa saya untuk tidak diuji? Siapa saya untuk tidak melalui kesusahan hidup ini? Sedangkan pada nabinya alaihissalatu wassalam melaluinya. Maka di situ dia menjadikan tekanan itu positif. Tekanan positif macam mana? Ya, kita terima tekanan itu selamanya dengan dalam hidup kita, sebab telah dilalui oleh orang yang lebih baik pada kita. Itu bukan bermaksud Allah Ta'ala biarkan kita, tapi Allah nak angkat darjat kita. Akhirnya kita terima dalam kehidupan ini kita perlu susah payah dan mencari nafkah. Akhirnya kita terima dalam hidup ini, kita kena redha dengan apa yang Allah uji kita, baik kematian, baik musibah. Sebab orang-orang yang lebih baik pada kita telah diuji sebelum ini. Dan ini yang saya katakan jadikan tekanan kita positif. Ini Al-Quran. Wa imma dia mengangkat tekanan, meringankan tekanan, atau mempositifkan tekanan. Dan kita dah tahu, sebesar-besar manusia sehingga sekecil-kecil jawatan manusia, semuanya ada penyakit tekanan. Semua. Setiap hari yang kita lalui ialah tekanan. Baik di jalan raya, baik di pejabat, baik di rumah, baik di kalangan kawan-kawan kita. Sehingga hampir kita tak jumpa kawan-kawan kita yang tak mengumpat kita. Hampir kita tak jumpa. Kata ulama, ada 3 perkara hampir kamu takkan jumpa. Kamu kena terima benda tu. Hampir kamu tak jumpa. Yang pertama, orang yang dengan ilmunya dia beramal. Hampir kamu tak jumpa. Ilmu dia banyak, amal kurang. Ini hampir kamu tak jumpa. Kamu akan lalui satu zaman yang ni kamu tak jumpa. Yang kedua, yang kamu suka jumpa,
ialah orang yang amal dan ikhlasnya sama, selaras dan selari. Iaitu waktu dia beramal, dia ikhlas. Ini payah kamu nak jumpa. Bukan kita kata orang lain, kita dalam pulang amal kita buat, banyak mana kita ikhlas. Itu pun dalam diri kita payah. Sama juga orang lain. Dan yang ketiga kata ulama, hampir kamu tak jumpa saudara kamu, kawan kamu tidak mengumpat kamu. Hampir kamu tak jumpa. Tok guru pun anak murid ngumpat, yang kata kawan-kawan. Ngaji tok guru siang malam pagi petang ngumpat juga. Ini zaman kita tak jumpa tiga ini dengan jumlah yang ramai. Melainkan sikit. Mungkin ada tapi sikit. Tetapi bila kita tahu zaman tu macam ni, kita reda. Bila orang nak umpat-umpat kita reda lah. Nak kata apa, ialah Tuhan dia. Kita jaga amalan kita. Maka di situ kita memahami tentang bagaimana perlu dan penting kita melihat jawapan-jawapan dalam Al-Quran Karim. Yang kesilapan kita tak tadabbur sungguh. Tak tahu selok-belok ayat tu. Apa yang dibincangkan, apa yang dibicarakan, apa yang nak disampaikan sebenarnya. Baik, ini petunjuk kita pertama yang kita kena ikut jalan. Yang kedua, petunjuk kita orang beriman ialah sunnah Nabi SAW. Sunnah itu petunjuk kita. Sebab tu kata Syekh Abdul Qadir, ikut petunjuk. Kamu jadikan kesibukan kamu dalam mencari petunjuk, kemudian ikut petunjuk. Dan letak segala bekalmu, letak segala harta bendamu, anak pinakmu, bekalmu tadi dengan petunjuk tadi. Sunnah Nabi SAW. Baik nak ke depan, baik nak ke belakang, kanan, kiri, atas, bawah, dengan sunnah Nabi SAW. Maka dengan cara ini maksud tercapai. Maka ikutlah sunnah Nabi sungguh-sungguh. Jadi macam Quran juga, sunnah Nabi ni kena baca, kena belajar, kena mengaji. Kita pun dalam kekuatan kita untuk mendengari sunnah Rasulullah lemah. Kita nak buat macam Nabi SAW buat. Kita cinta Nabi SAW. Tapi pengetahuan kita tentang perbuatan Rasulullah terlalu lemah. Sedangkan kita, kalau cinta orang lain, kita macam tahu banyak perkara tentang orang tu. Sebab kita follow dia. IG, follow dia dalam TikTok, follow. Kita tahu belaka. Apa yang dia buat pagi, petang, tengah hari. Apa yang dia makan. Tapi bila pergi pada Nabi SAW, jangan kata lain-lain. Kalau kita kata apa yang Rasulullah makan dalam hidup dia, cuba senaraikan 10 benda yang Rasulullah sentiasa makan dalam hidup baginda. Oh, itu payah Ustaz. Nampak kurma je tak? Kurma. Kenapa kita tak nampak apa yang Rasulullah makan? Kerana kita tidak baca tentang itu. Kalau kita sebutkan senaraikan 10 perkara yang Rasulullah bermain dengannya, Rasulullah jadikan ia sebagai permainan. Apa yang Nabi suka main? Nabi cenderung permainan tadi. Dan kalau kita katakan sebut, kita letak 10 belakalah. Letak 10 perkara yang Nabi suka dalam hidupnya. Apa benda yang Rasulullah amat suka sangat. Letak 10 perkara adab Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya. Tetapi yang ni pun kita dalam sebut 10, yang kata 100. Walaki depan kita, Allah suruh contohi Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Sesungguhnya pada kehidupan Rasulullah itu contoh teladan pada kamu. Tetapi kita bila masuk Rabiul Awwal, yang kita bersungguh-sungguh untuk ialah berselawat. Ia satu benda yang baik. Kita nak target selawat banyak ni, banyak ni. Yang kita bersungguh sepanjang bulan ini kita akan buat sekian-sekian memperingati Nabi SAW. Tapi kita terlalu umum kita buat. Walau kita sambut setiap tahun, kita masih lagi berada dalam pengetahuan umum, bukan khusus. Kalau kita ambil masa berjam-jam untuk berqasidah itu dan ini, satu benda yang baik secara umum, secara umumnya. Tapi kita belum pergi ke dasarnya. Belum pergi ke dasarnya. Yang dengannya para sahabat berperang dan mati syahid. Dengannya. Sebab kita masih dalam keadaan tersenyum, ketawa.
para sahabat dalam keadaan bersungguh-sungguh dan air mata serta dengan darah dan perjuangan. Kan itu mereka cinta Nabi SAW. Ya, apa dikatakan oleh Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu ketika mana dia hampir gugur di medan Uhud yang berakhir dengan kesyahidannya. Dia kata apa? Sampaikan salam kepada Rasulullah, aku sudah mencium bau syurga, dan beritahu kepada saudara-saudaraku, kamu tiada keuzuran untuk tidak pertahankan Rasulullah. Tak ada keuzuran, tak ada alasan untuk tidak mempertahankan Nabi SAW. Dia hidupkan, pertahankan Rasulullah. Akhirnya pun gugur syahid, meninggalkan satu wasiat berharga. Lalu kita tanya, kita pertahankan Rasulullah macam mana? Kita hanya tersenyum atas nama cinta Rasul, senyum, gembira, seronok, makan, kenyang. Apakah cinta Rasul dia hanya ditafsirkan, diterjemahkan cara tu? Kita berkumpul sama-sama, kita makan, minum, itu ini, sampai 12 malam dah habis. Saya sudah cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita cuma buat sebahagian. Umpama kita kahwin, malam pengantin kita bergaul senda sekian-sekian, sebahagian daripada juzuk rumah tangga kita. Tapi setelah itu tanggungjawabnya, kita mula merasakan hampir kita tidak punya waktu tersenyum kerana menjalankan tanggungjawab, mendidik anaknya, mencari nafkahnya, kemas rumah tangganya. Hanya sesekali kita mungkin mampu tersenyum. Yang si isteri mula penat menguruskan rumah tangga, masak. Si suami pula penat mencari nafkah. Akhir mereka bertemu kembali, barulah sekali mereka senyum sesama mereka, kemudian tidur kepenatan, kemudian kembali berjuang. Begitulah kita cinta Nabi SAW. Apa yang kita lakukan, ia cuma mukaddimah kepada cinta, tapi kita tak masuk dalam cinta sebenar. Mukaddimah kita pada cinta dengan memakai jubah putih sebagai contoh, itu mukaddimah. Tapi kita nak pergi lebih dalam. Kita nak pergi dalam sehinggalah kita penyebab tersebarnya Islam ini ke seluruh dunia. Islam pun tak tersebar macam tu, dia seorang-seorang kuku. Kita pun tak arah, bukan ke arah itu. Jam untuk kita. Sebab itu kita memahami bahawa sunnah ini dalil kehidupan kita. Dalil. Dengan cara saya kata-kata mendalami, faham. Biarlah kita ada satu keinginan untuk khatam Sahih Bukhari, sebagaimana kita ada keinginan untuk khatam Al-Quran. Biarlah kita ada keinginan untuk khatam Sahih Muslim, untuk khatam Sunan Tirmizi, untuk khatam Sunan Ibnu Majah, untuk khatam Sunan Nasai, untuk kita khatam Musnad Ahmad. Ini ketika Sunan Sitah dengan bahasa mudah, dan Musnad Ahmad. Yang kalau Sunan Sitah saja, kalau kita cuba dalaminya, lebih kurang ada 35,000 hadis. 35,000 hadis seumum. Kalau kita dapat ambil setiap hari 10 hadis, setiap hari mungkin 20 hadis, InsyaAllah dalam beberapa tahun kita mengetahui kehidupan Rasulullah sebenar. Orang inilah yang layak bermimpi jumpa Rasulullah SAW. Orang ini layak untuk bermimpi, bertemu dengan Nabi SAW, kerana kesibukan dia. Tapi kita kurang kekuatan. Baik, itu dalil kita yang kedua. Dalil kita yang ketiga dalam hidup ini, dalil kita ialah para alim ulama. Ketika mana kita agak tak faham apa yang ada dalam dalil Quran dan dalil sunnah, tak faham, maka kita merujuk pada dalil ulama. Ini yang disebut oleh guru kami, ini yang disebut oleh ustaz kami, ini yang disebut oleh tuan guru kami dan sebagainya. Itu dalil kita. Dan segala bekalan kita di sisi mereka. Masa kita dengan guru kita, makan minum kita dengan guru kita. Kenapa? Mereka dalil kita. Kita tak mungkin berpisah dengan dia, sebab kita nak sampai tujuan. Dia umpama kenderaan kita. Tak mungkin kita pergi suatu tempat dengan jalan kaki, penat kita, mungkin tak sampai. Ini para ulama, ini ialah kenderaan-kenderaan kita, menyampaikan kita dengan cepat. Kerana mereka punya kemahiran memahami Quran dan Sunnah. Sebab itu dahulu tuan-tuan, manusia tak boleh berpisah dengan para alim ulama. Apa mereka nak buat, mereka akan cari para alim ulama. Tak kira lah daripada kita sebut bab nikah kahwinnya,
bab belajarnya, bab bekerjanya, nasihat masalah mereka. Hampir kehidupan para ulama dengan mereka seperti kehidupan para macam adik-beradik. Ulama tu dimasuk dalam kaum keluarga mereka. Jadi kalau kita ada grup kita grup family group kita, ada suami, isteri, anak-anak, ada ulama dalam tu. Kan dia sebahagian keluarga kita. Tapi siapa nak masuk dalam tu, jangan masuk, nanti kita tak boleh nak itu, nanti tak boleh nak bebas itu dan ini. Akhirnya kita pun lalai, kita pun terpisah dari petunjuk. Ulama ialah sebahagian dari hidup kita. Dia tak boleh benda tu part time hidup, sebahagian. Sebagaimana anggota tangan kita, anggota kaki kita. Dia dalam hidup kita, dalam hidup isteri kita, dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita. Maka dengan itu kita sentiasa dapat petunjuk. Ada teguran, ada nasihat. Selain rumah kita, ialah rumah para ulama kita. Kita kan kalau sebut, kita akan pergi rumah siapa? Rumah kakak, rumah abang, rumah adik, sekian rumah. Maka sebahagian rumah yang paling penting dalam selain rumah itu, rumah para ulama kita. Maksud rumah para ulama kita bukanlah rumah dia duduk makan minum tu, bukan. Rumah tempat di mana kita dapat nasihat. Ini majlis dia, majlis ilmu dia. Majlis ilmunya ialah rumah dia. Kerana siapa pun kalau kita tanya ulama, majlis ilmunya lebih disukai daripada rumahnya sendiri. Dia akan suka berada di situ. Maka kita pun sentiasa berada bersama dia dengan nasihat. Nasihat yang berguna. Ini dalil. Ada seorang lelaki, dia nak musafir. Saya katakan dulu, orang dulu apa pun nak buat, tanya ulama, nak musafir. Maka dia bertemu dengan seorang ulama namanya Hatim Al-Asam radhiyallahu ta'ala anhu. Tanya, "Tuan Guru, kita nak musafir ni, sini beri sedikit wasiat, beri sedikit nasihat." Lalu kata Hatim Al-Asam, "In talabta nasiran fahasbukallah." Kalau kamu nak cari penolong, cukuplah bagi kamu Allah penolong kamu. Dalam musafir kamu ada apa-apa, tak tolong, cukup Allah tempat kamu mohon pertolongan. Kalau sekiranya kamu nak cari teman dalam musafirmu, maka cukuplah bagimu malaikat kiri kananmu. Kiraman katibin. Itu sebaik-baik teman kamu dalam musafir. Supaya terpandu hidup kamu, jangan buat benda tak elok ni. Ada ni teman ni. Teman kanan pencatat baik, teman kiri pencatat kejahatan. Kemudian kata Hatim lagi, kalau kamu ingin mendapat pengajaran, ibrah, maka cukup bagi kamu dunia ni. Dunia ni pengajaran. Datang pergi. Ditipu sana, ditipu sini. Itu dunia. Cukup. Ia sebagai intibar, bukan tempat tinggal kamu. Kalau sekiranya kamu inginkan penenang kamu, cukuplah bagimu Quran. Nak tenang, Quran. Panjang musafir, nak tenang, buka lagu tu, buka lagu ni, tak tenang kita. Buka Al-Quran. Tenangkan diri kita, tenangkan isteri kita, anak-anak kita. Ramai orang dah musafir, dia macam terpisah dengan Quran. Tapi mula sekali lagu-lagu. Habis lagu, semua jenis gaya dia. Gaya Melayu, gaya Cina, gaya India, semua. Asal lagu. Dan bagaimana kita tenang dalam kehidupan yang hiburan kita itu ialah hiburan daripada makhluk, bukan daripada pencipta. Bagaimana seorang anak boleh tenang selain daripada ibunya? Anak kecil bila menangis, yang menenangkannya ibunya. Bukan ibu, kerana ibunya yang mengetahui tentangnya, yang menyayanginya, mengasihinya. Kalau kita nak tenang dan resahan, sebaik-baik penenang itu Quran lah. Tapi bila dari dulu lagi kita tengok, orang cuba tenang dengan lagu. Dari dulu lagi. Bila buat je mandi, mesti ada lagu. Ada artisnya, ada sekian, mesti. Seolah-olah itulah penyerinya, itulah penenangnya. Tak, itu bukan penenangnya. Yang nyanyi itu pun huru-hara. Bagaimana yang huru-hara itu boleh tenangkan kita? Dia yang menyanyi macam-macam skandal dia ada ni. Tiba-tiba kita percaya orang ni boleh tenangkan kita. Dia tak boleh tenangkan kita. Segala lagu-lagunya secara palsu je menenangkan kita. Rupanya tidak. Kita dah kata hedonisme, hiburan melampau tadi, yang telah diimani oleh barat, orang kafir. Sebab mereka mengangkat artis setinggi-tingginya. Mereka letak lagu setinggi-tingginya. Akhirnya apa jadi pada mereka?
bunuh diri, tekanan melampau. Semua berlaku pada dunia hiburan yang lagu mereka sekarang orang dengar 1 bilion. Bukan sikit-sikit. Lagu tu diputarkan, jualan album ratus juta unit. Tapi orang yang nyanyi tu sendiri, dia ada karakter-karakter yang merosakkan. Sebab apa? Kalau yang melontarkan lagu tadi, dia sendiri tak tenang, bagaimana kita rasa dia boleh tenangkan kita? Sebab tu kalau kamu nak cari ketenangan, cukuplah bagi ilmu Quran. Masalah saya katakan, kita belum dapat benda tu kerana kita tak baca. Tak kerap baca, tak kerap dengar. Yang kerap kita dengar, lagu-lagu. Buat event apa-apa pun lagu-lagu. Maka kita tak akan tenang. Kalau kata saya tenang dengar lagu, ya seketika. Kita bukan cari tenang seketika. Kita nak cari tenang yang abadi. Itu nama tenang. Kita bukan nak cari satu tempat yang cuma jernihnya seketika kemudian keruh. Nak jernih selama-lamanya. Kemudian kata Hatim lagi pesan pada dia, kalau kamu nak cari kesibukan, maka sibuklah dalam ibadat. Wa in talabta syughlan fahasbukal ibadah. Kalau kamu kata saya nak suruh sibuk dengan ibadat. Kerana orang beriman dengan ibadatnya sibuk. Tuan-tuan tengok bila kita ke Mekah, rasa tak sibuk? Tuan-tuan bila ke Mekah, Madinah, rasa tak sibuk? Oh sibuk ustaz, pergi masjid balik masjid, pergi masjid balik. Rasa macam sibuk, macam pack masa kita tu. 12 hari sibuk sungguh. Sepanjang haji, kalau kita buat haji, ia waktu-waktu yang amat sibuk. Sibuk sungguh daripada kita menuju ke Arafah, bergerak ke Muzdalifah, masuk ke Mina, melontar di Jamarat, tawaf di Kaabah, sa'i di Mas'a, bertahallul, kembali ke Mina untuk bermabit dan untuk melontar. Tahu-tahu sudah haji, oh sibuk, padat masa. Kadang-kadang nak termenung pun tak dan. Kan sibuk baca Quran itu. Kalau kamu nak kesibukan sebenar biar tak bosan, ibadat. Tentang Allah suruh kita buat ibadat ni. Sebab kita ni ada satu penyakit yang dalam diri kita namanya bosan. Bosan ni bila dia hadir? Bosan. Jemu. Manusia memang terkenal dengan jemu. Sebab itu kita bila beli baju, kita tak cukup selai, kita bosan nak selai lagi. Dah 2 helai bosan nak selai lagi. Dah beli beg tangan ni, beli lagi beg. Kenapa dah bosan bang tengok? Walau guna pun tak. Dia bosan tengok. Apa pun, itu perangai kita. Manusia dia ada perangai bosan. Baik pakaiannya, baik kenderaannya. Maka macam mana kita nak menangani bosan? Nak tangani bosan. Sebab sebahagian bosan ini menimbulkan penyakit. Sebahagiannya cuma dia macam dia berhenti seketika keseronokan. Dia tak ada penyakit. Sebahagiannya jadi penyakit. Yang tengok bosan tengok muka suami. Bosan saat tengok muka suami saya. Bosan. Yang ni bosan tengok muka isteri. Jadi penyakit pula untuk rumah tangga. Kenapa ni? Saya dah tak cinta lagi suami saya, Ustaz. Baru kahwin setahun. Dah tak cinta. Kejap nak cinta awak. Ni cinta istana pasir ke apa? Yang sekejap dah tak cinta dah. Sebab tu saya dah tak tengok muka suami saya. Ini penyakit. Yang ni Ustaz bosan tengok bini, Ustaz. Bosan. Dah awak kahwin baru 6 bulan. Bosan dah. Kalau kahwin 60 tahun bosan tu kira macam boleh terima lah. Sebab dah bertukar daripada batu cantik pada nenek ke bayan. Mungkinlah. Tapi baru 6 bulan, 7 bulan. Ni penyakit zaman sekarang. Dia berkahwin, dia bosan, dia cerai. Kahwin bosan, dia cerai. Cerai itu hanya solusi pada bosan yang sebenarnya penyakit. Ada bosan tadi bukan penyakit. Bosan tadi lebih kepada untuk cari suatu benda yang baru sebagai kita, untuk jadikan kita lebih kreatif. Tetapi bila kita lihat dalam zikir banyak. Zikir ni banyak antara sebabnya kata ulama untuk menghilangkan bosan. Jadi kalau kita dah bosan zikir ni, pindah zikir lain. Kita bila baca Quran, kita bosan surah ni, surah lain. Ada keperbagaian. Kita dah macam bosan solat sunat ni, ada solat sunat lain. Banyak lagi solat sunat lain. Kadang-kadang kita lihat Nabi SAW dalam satu perbuatan ada 3-4 doa di situ. Antara ni kata ulama, tasyakul ataupun kelainan itu untuk menghilangkan rasa bosan. Ini kita zikir lain pula.
Ini zikir lain pula. Saya kata ada bosan sifatnya lebih untuk mewujudkan kreativiti. Kita pun dia kreatif. Tapi kita cakap bosan yang jadi penyakit. Sampai bercerai rumah tangga sebab bosan. Sampai anak-anak, saya tak nak balik rumah sebab bosan balik rumah. Benda sama je kena buat kat rumah tu. Buang sampah. Tu kerja saya. Baru sampai, mang buang sampah. Allah malah. Baik duduk asrama, tak tahu buang sampah. Balik rumah ada kerja sama. Kerja yang sama. Mak suruh, ayah suruh. Atau marah yang sama. Akhir anak-anak kita, dia ada penyakit bosan balik rumah. Anak balik rumah. Dia rela duduk asrama, tak apalah. Walaupun asrama tak ada orang, rumah dia ada mak dia, ayah tak, bosan. Yang teruk lagi bosan nak pergi kerja. Dah bosan pergi kerja, siapa nak bayar semua ni, nafkah dan sebagainya. Macam mana bosan lah saya. Itu penyakit. Bosan yang saya katakan sebagai satu tempoh kita berhenti untuk memulakan pergerakan baru, itu tak ada masalah. Itu fitrah. Tapi bosan yang daripada fitrah menjadi perosak, yang mengunturkan rumah tangga, yang mengunturkan keluarga, yang meruntuhkan persahabatan. Bosanlah kawan dia, tak naklah kawan dia. Kenapa? Tak, tengok muka dia, saya bosan ni muka dia. Maka ini penyakit, kita kena rawat. Kita kena perhatikan. Dan rawatan yang paling baik untuk penyakit bosan yang memusnahkan ini adalah doa pada Allah. Doa pada Allah. Kalau kita bosan kawan-kawan kita, Allah, jadikan aku kasih pada kawanku sebagaimana aku kasih pada diriku. Dan ada suatu pun perkara yang memutuskan antara ku dengannya. Jadikan persahabatan kami persahabatan yang menggembirakan kami dunia dan akhirat. Doa. Isteri pula yang bosan dengan suami, doa, ya Allah, hilangkan kebosananku pada suamiku. Jadikan aku isteri yang soleh, berbakti, sentiasa hidup baik dengannya. Bosan macam ni kalau kita dah biar, bahaya. Dia bosan. Kemudian kita lihat bagaimana pesanan, kembali pada pesanan Hatim Al-Asam. Dia kata kalau kamu cari kesibukan, maka ibadat. Ibadat itu kesibukan sebenar. Dan kalau kamu ingin mencari pengajaran dalam hidup, nak satu tazkirah dalam hidup, cukuplah kematian kawan seusiamu. Fahasbuka mautul aqran, cukuplah kematian orang sebaya denganmu. Tentang kita ada kawan, kita ada orang seumur kita, kelasmate kita, dengar cerita dia tentang kematian dia. Saat dia itu sekelas saya, saat dia itu seumur saya, dia itu kami satu tempat kerja, dia itu, maka jadikan dia pengajaran sebaik-baiknya. Kemudian kata beliau lagi, wa illam yakfika ma zakartu laka fahasbuka jahannam. Tapi kalau apa yang aku sebut ni pun tak cukup lagi bagi kamu, cukuplah bagimu neraka jahanam. Maknanya, kalau kamu tak nak fikir macam aku suruh kamu fikir, kamu buat, maka bersedialah untuk neraka jahanam. Sebab kesibukan kita atau tuntutan kita pada perkara ni di dalam musafir kita. Macam saya sebut tadi, cerita seorang nak musafir minta nasihat. Maka Syekh Hatim Al-Asam beritahu, dalam musafir ini yang kamu kena cari, ini yang kamu kena isi, ini yang perlu jadi matlamat kamu, ini yang perlu menjadi destinasi kamu. Jadi kita dah sebut panduan kita nak dekat, nak baik ialah para ulama. Tadi kita sebut panduan kita Quran, panduan kita sunnah. Yang ketiga, panduan kita ialah para alim ulama. Dan mereka sentiasa beri nasihat pada kita. Pergi rumah dia, yang sentiasa melazimi pintu dia, ataupun tempat di mana dia menyampaikan nasihat kepada kita. Sebab kalau tidak, kita tak akan dipimpin dalam hidup. Kemudian yang keempat, siapa dalil kita? Kawan-kawan yang soleh. Kawan-kawan yang baik itu dalil kita. Sebab Rasulullah SAW menyatakan, Al-mar'u ala din khalilih. Seseorang itu mengikut agama kawannya, mengikut perangai kawannya. Tentang kita nak tahu orang baik dan jahat, jangan tanya dia, awak orang baik ke? Tanya kawan dia. Tanya dengan siapa dia berkawan, kita tahu siapa dia. Kita boleh kenal dia kawan dengan siapa, itulah dia. Kalau dia kawan dengan orang baik-baik, insya-Allah dia baik. Dia kawan dengan orang yang kurang baik, dia pun kurang baik. Dia kawan orang yang
tinggi dia punya matlamat hidup, maka dia juga punya matlamat hidup yang tinggi. Ingat, kawan tu dalil kita. Sebab itu kita katakan pilih kawan. Fudail bin Iyad, kalau di kawan-kawannya tadi ada yang tak salat jemaah, tidak lagi disebut kawan dia. Maksudnya tak akan mendampingi dia lagi. Tempat lain. Yang berkawan dengan aku ialah orang-orang yang paling kurang dijaga salat jemaah. Itu juga dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi waktu dia nak membebaskan Baitul Maqdis. Yang ikut dia berperang cuma yang melakukan qiyamul lail. Yang tak bangun qiyamul lail tak boleh berperang dengan dia. Ini dia punya KPI dia. Akhirnya setiap malam Salahuddin dia akan raung ke kemah-kemah tenteranya. Bila dapati ada tentera yang tidur tidak qiyam, maka dia akan minta tentera ini pulang balik rumah. Kita nak bawa, sebab perjalanan ni perjalanan penting. Perjalanan menuju kemuliaan ini perjalanan penting dalam hidup. Tuan-tuan, perjalanan kita tuju Allah ni penting perjalanan ni. Kalau tuan-tuan nak pergi perjalanan penting, tuan-tuan tak ambil kira kawan-kawan yang ikut tu. Ini penting, kita akan kira siapa yang ikut. Tapi kalau kita gagal membezakan kawan yang baik dalam perjalanan ini, kita akan tumpas, tewas, lemah. Oleh sebab itulah dalil kita kawan baik. Tapi tuan-tuan, kita nak kawan baik bukan sekadar temu muka lalu jadi baik. Dia takkan jadi baik macam tu. Kawan baik dia terhasil dengan beberapa perkara. Yang pertama, dengan musafirnya, maka dia kawan baik. Seorang tak akan disebut kawan baik kalau dia tak bermusafir sekali. Tak akan lagi. Kalau kita baik-baik, tak, dia mesti musafir dengannya. Maka akan terlaksana baik tadi. Sebab dalam musafir ada akhlak dia. Dan musafir ada benda yang tak akan ada waktu kita tidak bermusafir. Yang kedua, kawan tu tak akan disebut baik melainkan harta dan hartanya sama. Maksudnya, kalau kita kawan baik ni, harta kita dengan harta dia sama. Dari sudut mana? Tak ada kita nak manipulate dia, tidak dia manipulate kita, kita sama-sama. Seumpama harta kita duduk satu tempat, harta tempat, dan kita boleh berkongsi. Dia tak ada beza, ini harta saya bukan harta awak. Tak, dia macam penerimaan dia sama. Dia tak ada masalah dalam harta. Kalau dia habis duit pada kawan dia, tak kisah. Kawan dia juga habis duitnya, tak kisah. Maka semua itu tanda dia kawan baik. Tapi kalau dia berkira, dia bukan lagi. Dan yang ketiga, kalau disebut kawan baik, ialah dia menerima tegurannya. Dia terima teguran, itu memang kawan baik. Sebab itu kata para ulama, seorang yang menerima teguranmu, maka dia kawan. Dia tak terima, dia bukan kawan. Hati-hati, dia bukan kawan. Ini kalau kita saling tegur, menegur dan boleh terima teguran, memang kawan baik kita. Tapi kalau ditegur, mengadang, marah, maka kita tak jadi kawan baik. Sebab kawan ni tujuan nasihat. Sebab kita kan nak lalui perjalanan penting menuju Allah. Tapi kalau sudah hilang nasihat sesama kita, yang cuma hanyalah diam membatu, bisu membeku, tak ada apa perkataan yang mampu kita sebut, maka kita tak mampu untuk menjadi kawan yang baik. Kalau kamu sanggup terima nasihat aku, kamu kawan. Tapi bukan kita kata bagi sebelah pihak, dua belah pihak lah. Saya dan awak sama-sama. Ini cakap, okay, terima. Kita tak anggap apa ini nasihat itu satu benda dia nak hina kita. Ini nasihat. Maka itu kawan kita. Dan yang keempat, tidak disebut kawan yang baik, melainkan saling doa, mendoa antara satu sama lain. Berlaku. Kita tanya kawan kita, awak pernah tak doa saya? Tak pernah. Tak boleh lah ni. Awak kena doa. Sebab kawan yang baik, dia tak akan lupa doakan untuk sahabat dia. Dia tak akan lupa. Wa imma sahabat dia hidup lagi ataupun dah mati. Sebab itu dia sentiasa ingat kawan-kawan dia. Sebab kita berkawan sampai akhirat. Kalau mati dah tak ingat. Kadang-kadang bukan mati pun, adalah 2-3 hari hilang, dah tak ingat dah kawan ni. Maka masalah kita. Doakan sentiasa dia dalam hidayah, dalam petunjuk. Sebagaimana kita pun nak macam tu. Bukankah kita dengar hadis Nabi SAW? Bila seorang mendoakan untuk saudaranya tanpa kehadiran saudaranya, maka Allah mewakilkan malaikat berada di sisinya ketika dia berdoa lalu berkata, amin walaka mithluh, amin, Allah perkenankan doamu dan bagi kamu sepertinya. Tuhan, ya Allah, bahagiakan saudaraku, bila petunjuk pada saudaraku, peliharalah dia, jagalah dia sebagaimana engkau jaga hamba-hambamu yang soleh. Malaikat pun kata amin, kamu pun dapat macam tu, kamu pun dapat macam tu. Yang ini dapat kemuliaan.
Kita tak akan sebut kawan baik kalau dia tak doakan kita. Dia bukan kawan baik. Dan tanda-tanda kawan itu disebut baik ialah bila dia susah dengan kesusahan kita, dia senang dengan kesenangan kita. Maksudnya dia gembira dengan nikmat kita, dia berduka cita dengan musibah kita. Itu kawan baik. Tapi kalau kena musibah dia senyum, manja, ini bukan kawan baik. Dia sedih dengan kesedihan kita, dan dia gembira dengan kegembiraan kita. Kita dapat nikmat, dia pun tumpang gembira. Kita seronok dapat nikmat ni, anak kita berjaya, dia pun tumpang ucap tahniah, alhamdulillah anak baik, mudah-mudahan terus cemerlang. Kita seronok dengan anak-anak dia berjaya, sebab kita kawan baik dia. Kita dengar anak-anak dia kahwin, kita pun seronok, alhamdulillah anak-anak dia kahwin. Kita dengar dia dapat cucu, kita pun tumpang seronok, sebab kawan baik. Gembira dengan kebahagiaannya dan derita ataupun sedih dengan musibah dia. Kita dengar pula dia kena musibah, anak dia meninggal, kita pun sedih. Kita dengar dia ni susah, kita pun sedih. Kita cari jalan macam mana boleh tolong dia. Tetapi ini tanda kawan baik. Sebab itu seorang yang belum bermusafir dengan kawannya, dia belum baik. Sehingga dia bermusafir. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Rasulullah SAW, bila Rasulullah ajak perang, Nabi SAW bila ajak para sahabat keluar perang, kerana kebanyakan Rasulullah keluar musafir dengan sahabat berperang. Ia bukan sekadar tujuan perang, ia tujuan persahabatan, as-sohbah. Wa imam Rasulullah musafir umrah, musafir haji, ataupun musafir perang. Ini kebanyakan musafir Nabi SAW. Wa imam Rasulullah musafir kerana perang, wa imam kerana umrah, wa imam kerana haji. Di musafir Rasul ni ada sebab yang kuat. Ini secara umum. Ada juga musafir Nabi SAW bukan tujuan tadi, seperti menziarahi kubur ibunya. Sebagaimana ada warid dalam hadis Nabi SAW. Seorang musafir pergi ke kubur ibunya, Aminah binti Wahab, ke kubur ayahnya Abdullah. Musafir ke kubur. Kita tahu kubur kedua ibu bapa Nabi SAW berada di tempat yang jauh daripada Rasulullah duduk. Mereka kubur ayahnya Abdullah masih lagi berada di kota Madinah ataupun di kawasan Madinah. Adapun ibunya Aminah binti Wahab dimakamkan di Abwa', itu pertengahan jalan Mekah dengan Madinah. Rasulullah menziarahinya dan meminta izin kepada Allah untuk menziarahinya, dan Allah izinkan. Rasulullah ziarah. Jadi Rasulullah bermusafir dengan izin Allah. Maka ini di antara ciri-ciri kalau kita sebut kawan baik. Jadi petunjuk kita, dalil kita kawan baik. Jadi apa benda pun kita buat, ada kawan kita. Kalau betul dia sokong, kalau tak betul dia tegur. Maka petunjuk inilah yang menjadikan Allah Ta'ala akan cukupkan segala keperluan kita. Allah Ta'ala akan sampaikan perjalanan kita, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan pelihara kita. Maka ini dalil kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, kalau kamu tahu dalil tadi, maka jangan berlainan perbuatanmu dengan dalil kamu. Kalau kita nak buat berdasarkan dalil, biar tepat dengan Quran, tepat dengan hadis, biar tepat dengan nasihat ulama kita, biar tepat dengan perbuatan kawan-kawan kita yang baik. Jangan menyalahi mereka. Jangan tidak bersetuju dengan apa yang sudah kita jadikan sebagai dalil hidup kita. Nescaya akan berlaku ketimpangan dalam urusan kita dan tujuan kita. Tapi bila kita ikut dalil ini, maka semua urusan kita dicukupkan, semua kerusingan kita dilenyapi, semua musibah kita hilang. Maka ikutlah 4 dalil dalam hidup. Ini dalil yang kuat. Apakah cukup 4 dalil? Tak, kita ada banyak dalil. Kita sebut ini dalil utama berdasarkan nasnya, imam Qurannya, hadisnya. Imam kita katakan guru-guru para ulama, sebab mereka waris Nabi, warasatul anbiya, dan juga sahabat baik. Kerana kelak penyesalan, kelak hari kiamat kelak, kalangan sebahagian manusia kerana tidak punya kawan baik. Dia tak ada kawan baik, dia tak dapat syafaat, dia tak menerima syafaat. Maka sebab itu kita tahu bahawa setiap sahabat ini, setiap orang beriman ada syafaat di sisinya. Likulli mu'min syafa'ah, likulli mu'min syafa'atuhu yaumil qiyamah. Setiap orang beriman itu ada syafaatnya pada hari kiamat kelak. Orang beriman ini di sisinya ada sesuatu. Apatah lagi kalau kita kata dia orang baik-baik. Maka bila kita dapat bersahabat dengan ulama, bersahabat dengan orang soleh, bersahabat dengan syuhada, bersahabat dengan para wali Allah, tentu kita ada satu simpanan, jaminan yang baik di sisi Allah. Tentu bukankah kita seronok walaupun duit tak ada kat tangan tapi ada kat bank.
Kita kan dah seronok. Walaupun tak ada kat tangan, kat bank dia. Kita tak rasa pun kita miskin. Walaupun duit dalam poket tak ada, tak rasa sebab dalam bank dia. Takkan ada orang rasa miskin. Walau duit tak ada kat tangan, tak dalam poket dia. Sebab tu ada dalam bank dia. Atau duit tu ada dalam pelaburannya. Dia labur sana, labur sini. Dia jalan, tenang. Walaupun kalau seluk poket 1 sen tak ada, tapi dia tenang. Sebab dia ada sesuatu. Kita bila orang ada teman baik, sahabat yang baik, maka di situ ada ketenangan. Dia ada kawan-kawan baik. Dia tak bimbang kematiannya, melainkan kawan-kawannya akan doakannya. Dia kawan baik, semua soleh. Dan setiap mereka ni dia tahu ada kebaikan-kebaikannya. Artinya dia dapat kebaikan bukan sekadar daripada anak-anak yang soleh, dia dapat kawan-kawan yang soleh. Kebaikan yang tak akan berakhir. Sebagaimana ada kawan-kawan yang soleh. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, lepas bawa dalil, Nabi Ibrahim AS katanya, ketika mana diikat, dilontar dalam api, lihat apa yang dia buat. Dia putuskan segala hubungannya dengan makhluk melainkan dengan Allah. Itu dalilnya. Allah. Kita dah sebut tadi, benar tawakal tadi memutuskan sebab dari makhluk, melihat sebab dari Allah. Maka ketika itulah Allah Ta'ala berfirman kepada api supaya berubah sifat. Tentu masalah yang kita takut, masalah yang kita bimbang, kita tahu sifatnya macam ni, tapi dek benar tawakal kita pada Allah, sifatnya berubah. Kalau api sifatnya panas, membakar, mengoyakkan, menghancurkan, tapi tiba-tiba sifat tu boleh berubah. Kita kan bimbang suatu benda di hadapan kita dengan sifat yang dia ada. Tuan-tuan tengok harimau, bimbang sifatnya menerkam, menggigit. Tiba-tiba sifatnya berubah, dek kita bertawakal pada Allah, dia jadi pemanja dengan kita. Bukankah kita jadi macam satu kebanggaan? Kita dapat tidur dengan harimau, satu kebanggaan. Kadang sedangkan sifat harimau tadi, dia tak akan tidur dengan orang, tak akan. Tiba-tiba Allah mengubah kebimbangan kita menjadi ketenangan. Tentang kita bimbang hari tua kita macam mana, Allah ubah. Kita bimbang nanti dalam kubur kita macam mana, Allah ubah. Kita bimbang bagaimana masa depan kita ni, Allah ubah. Nanti ni harga barang semua naik, itu naik, kita bimbang, Allah ubah. Dek benar tawakal kita pada Allah. Akhirnya kita melalui semua kebimbangan kita dengan, kita katakan, ketenangan. Sebagaimana Ibrahim AS, dalam apinya dia sejuk dan nyaman. Kita tuan-tuan bimbang, ni tu nanti sakit, dengan kawan-kawan ni sakit buah pinggang, ni sakit gaul, ni sakit, Allah, macam mana saya nak tempuh benda tu. Kita pun tahu lambat laun kita sakit juga. Kita dengar kawan-kawan kita dah masuk umur 50, datang penyakit tu, datang penyakit. Kita pun ni, kita dah masuk umur 50, dia bimbang, bagaimana saya nak hadapi sakit-sakit macam tu. Tapi Allah hilangkan kebimbangan tadi, sehingga kita tenang dalam menempuh ujian. Kita bimbang nak tengok orang ada anak, ni ada anak 7, tapi hari ni seorang pun tak ada. Yang ni asrama ini wisiah kita nanti. Tengok anak-anak kecil kita nanti, anak aku pun hilang. Macam mana nak hidup ni tanpa anak-anak kecil ni? Selama ni rumah kita riuh rendah suara anak-anak. Kita pergi rumah kawan kita yang anak dia 10, senyap anak, tak ada. Mana anak-anak? Saya yang orang tu universiti ni, yang orang tu kerja sini, ni. Tinggal saya berdua. Tinggal saya berdua. Isteri kata, saya ustaz kadang-kadang tinggal seorang ustaz. Apa suami ke ustaz, tinggal saya seorang pula. Dah, kita bimbang duduk seorang. Tetapi kebimbangan kita takut hari tua kita, hari bila mana membesar anak-anak kita, bahkan hari mati kita, Allah hilangkan. Bila mana benarnya pergantungan kita pada Allah. Benar pergantungan, kita tahu apa pun yang Allah takdirkan pada kita baik. Ma qadallahu laka qada'an illa kana khairan laka. Tidaklah Allah menetapkan sesuatu pada kamu melainkan baik untuk kita. Barangkali waktu kita nanti sampai masa anak kita membesar, meninggalkan kita, kita ada waktu untuk muhasabah diri. Ada waktu untuk kita meningkatkan lagi ibadat dan ilmu kita. Masya Allah, ada kelebihan kelapangan waktu saya. Memang mula-mula saya rasa juga bimbang, anak-anak tak ada dalam rumah. Tapi alhamdulillah hari ni Allah tunjuk saya matlamat baru, ataupun kesibukan baru, menuntut ilmu, muhasabah. Akhirnya saya rasa macam tak cukup masa. Ni anak tak balik pun tak apa, Ustaz, sibuk ni. Akhirnya kita, kebimbangan tadi bukan lagi kebimbangan. Bimbang sehari tua takut duit tak cukup. Simpan banyak dah pencen lah ke DSP ni. Adalah juta-juta juga kita kata.
Tapi memang takut tak cukup, itu dan ini. Lemparkan kebimbangan, ketakutan, letakkan pergantungan di sisi Allah. Sungguh. Sebab kita dah ada dalilnya. Allah itu dalil kita. Allah itu ialah keyakinan kita. Allah tidak tentukan pada kita melainkan yang baik-baik. Kita ikut perjalanan yang Allah tetapkan. Perjalanan yang Allah tetapkan kita, umur kita banyak ni, maka kita lalui sehinggalah Allah hentikan kehidupan kita dengan redha, dengan tenang. InsyaAllah segala kebimbangan kita bertukar dengan cepat menjadi kemesraan, menjadi kebahagiaan. Jadi orang beriman akhirnya tak ada benda dibimbang dalam hidup, dalam hal-hal duniawi. Hal duniawi yang dibimbangi cuma tinggal hal ukhrawi. Kenapa? Kerana dia belum melaluinya. Tapi dia tetap letak pergantungannya pada Allah. Kerana sebaik-baik yang menyambut tetamu itu kita sebut orang baik, maka Allah sebaik-baiknya yang akan menyambut tetamunya. Hamba-hamba yang akan pergi ke akhirat kelak. Kan Nabi SAW sebut Allah lebih merahmati hamba-hambanya daripada ibu merahmati anak-anaknya. Allahu arhamu li ibadihi min hadhihi biwaladiha. Allah lebih sayang pada hambanya lebih daripada ibu sayang pada anak dia. Maka kita meyakini hal itu. Baik, inilah dalil kehidupan kita untuk sampai pada matlamat kita, untuk membentuk tawakal kita yang benar. Wallahu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.